Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakcik ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini pakcik berkesempatan untuk melakukan satu video penerangan mengenai candlestick pattern, iaitu Tasuki ataupun dipanggil sebagai window. Sebelum pakcik bermula, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan gunakan candlestick pattern ni untuk trade sebagai signal buy call ataupun entry untuk masuk sesuatu counter, tapi price tak terus project seperti yang diharapkan? Jadi video kali ini pakcik akan terangkan apa itu ciri-ciri candlestick Tasuki yang perlu diambil kira untuk menentukan candlestick ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk price project seperti yang diharapkan. So video kali ini, first pakcik akan terangkan teori mengenai candlestick Tasuki. Kedua, kita akan tengok pengaplikasian di dalam graf ataupun chart sebenar. Okey, yang pertama, Tasuki merupakan dua candlestick yang membentuk gap. Dua candlestick itu adalah candlestick yang sama, iaitu sama ada bullish dengan bullish ataupun bearish dengan bearish. Jika dua candlestick ini tak sama, tidak boleh dianggap sebagai Tasuki. So bullish dengan bullish ada gap ataupun bearish dengan bearish ada gap, ia dipanggil sebagai Tasuki ataupun window. Kedua, ia merupakan continuation signal untuk trend semasa. Jika trend semasa adalah uptrend, muncul Tasuki, price mungkin naik lebih tinggi. Jika downtrend, ada Tasuki, price mungkin drop lebih jauh ataupun lebih rendah. Ketiga, sering terjadi di kawasan support and resistance dan membentuk breakout. Jika Tasuki ini muncul di kawasan sekitar SNR dan membentuk breakout, ia mempunyai kebarangkalian yang tinggi, price akan terus project mengikut trend semasa. Jika Tasuki ini terjadi di kawasan yang bukan SNR, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh abaikan sahaja. Keempat, candlestick kedua mempunyai volume yang lebih besar daripada candlestick pertama. So kita tahu Tasuki adalah dua candlestick yang sama. Candlestick yang pertama mesti mempunyai low volume, candlestick kedua mesti mempunyai high volume. Ia menunjukkan ataupun memberikan gambaran bahawa buyer ataupun seller yang lebih ramai dah masuk ke dalam pasaran dan boleh project price mengikut trend semasa. Dan yang terakhir, Tasuki yang terjadi ketika uptrend dipanggil sebagai upward Tasuki, manakala Tasuki yang terjadi ketika downtrend dipanggil sebagai downward Tasuki. So kita akan tengok macam mana pengaplikasian candlestick Tasuki ni di dalam chart yang sebenar. Kita teruskan video kita hari ini dengan praktikal di atas graf sebenar. Pakcik gunakan graf Home Risk Corporation Berhad pada time frame day 1. Kita ingat balik, ada 3 ciri-ciri yang perlu kita ambil kira untuk menentukan Tasuki itu valid atau tak. Yang pertama adalah pembentukan Tasuki itu sendiri. Kedua, di mana ia terbentuk. Dan yang ketiga, volume. So kita tengok dulu. Kat sini ada satu downward Tasuki. Kita tengok pembentukan Tasuki ni. Dua candlestick yang sama, iaitu bearish candlestick, ada gap. Ciri pertama dah ditepati. Ciri kedua berlaku di kawasan support and resistance dan membentuk breakout. Untuk Tasuki ni, dia terjadi di kawasan low BB yang mana bertindak sebagai dynamic support dan terjadi breakout, iaitu price berjaya close di luar kawasan line low BB. Ciri-ciri kedua telah ditepati. Dan ciri yang terakhir, iaitu ketiga, mengenai volume. Candlestick pertama mempunyai volume yang rendah, manakala volume candlestick kedua lebih besar daripada volume yang pertama. Ia menunjukkan seller dah masuk lebih ramai dan mempunyai potensi untuk price drop lebih rendah dan price terus drop lebih rendah. Okay, itu adalah contoh kepada downward Tasuki. Kita cari pula contoh untuk upward Tasuki. Okey, di sini ada satu contoh upward Tasuki. Sama saja
Tiga ciri-ciri yang kita akan lihat. Yang pertama adalah pembentukan Tatsuki itu sendiri. Yang kedua, di mana Tatsuki terbentuk. Dan yang ketiga, volume. Okey, kita tengok dulu pembentukan Tatsuki. Dua candlestick sama, iaitu bullish dengan bullish, ada gap, Tatsuki. Ciri pertama telah dipenuhi. Ciri kedua, di mana ia berlaku. Tatsuki berlaku di kawasan upper BB yang bertindak sebagai dynamic resistance dan berjaya close ataupun breakout upper BB. So ciri-ciri kedua telah ditepati. Dan ciri-ciri yang ketiga iaitu volume. Volume candlestick pertama kecil dan terdapatnya satu significant volume di candlestick kedua. Tiga ciri telah dipenuhi, maka tuan-tuan dan perempuan boleh melakukan buy call. Untuk cut loss pula ataupun stop loss, tuan-tuan boleh letak harga di bawah sedikit daripada candlestick pertama. Dan kita lihat price naik lebih tinggi, dan jika tuan-tuan dan perempuan hold, boleh naik sehingga pada price lebih kurang 80 sen daripada tuan-tuan beli dalam sekitar 49 sen. Okey, jadi itu sahaja video penerangan mengenai candlestick Tatsuki. Diharap tuan-tuan dan perempuan mendapat manfaat yang telah saya tunjukkan di dalam video kali ini. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.